Assalamualaikum. Today is 3rd of December 2020. We are going to go to a new topic, real life heroes. Kita nak pergi tajuk baru Okay, when you talk about real life hero in Malaysia, of course you have to remember Tunku Abdul Rahman, the father of independence. Okay. Now, there are also other heroes in Malaysia, but before that we have to look at the meaning. Tengok dulu apa maksud hero A hero is someone who does good and courageous things for other people without being asked to do them. Orang yang hero ni, orang yang buat baik untuk orang lain dengan berani, tanpa disuruh. A hero is someone who has a strong sense of justice and goodness and acts upon that sense. Hero juga orang yang mempunyai rasa kuat untuk keadilan dan baik, dan bertindak, untuk melakukan kebaikan dan menjaga keadilan tadi. Okay, now, who are the real life heroes in Malaysia? Siapa mereka? Datuk Siti Rahmah Kasim. This is in your textbook. She is an independence activist and contributor of the Bengal of Independence. When Tunku Abdul Rahman announced that he want to bring some people to ask for independence. She's the first person to contribute. Tunku Abdul Rahman ni dia buat pengumuman dekat satu dewan untuk nak bagi tahu orang di situ bahawa dia nak bawa rombongan untuk pergi menuntut kemerdekaan. Dan Datuk Siti Rahmah ni orang yang pertama dia cabut gelang dia, Bengal gelang Lepas tu dia masukkan dalam selendang dia merah dia dan dia dia umumkan ini dia nak bagi gelang tadi untuk rombongan yang nak pergi tu, sebab rombongan tu tak cukup wang tak cukup dana. So orang lain bila tengok tu semua rasa terharu. Mereka semua turut cabut semua barang-barang kemas mereka, gelang, rantai, cincin semua, jam, masukkan dalam selendang merah tadi dan wang hasil daripada barang-barang tadi digunakan untuk rombongan untuk menuntut kemerdekaan tu. Okay, the second person is Mrs. B.H. Un, first Malayan female lawyer. Lawyer wanita pertama di negara kita. Dr. M.K. Rajakumar. Doktor dia orang yang pertama buat klinik keluarga. Sibyl Medan Kartigasu. Dia ni nurse. Suami dia doktor. Masa zaman pemerintahan Jepun dulu, dia membantu orang yang susah dengan memberikan ubat dan macam-macam lagi secara rahsia. Tapi akhirnya tentera Jepun dapat tahu. Ini ada dalam buku teks awak dan dia ditangkap dan didera. Dia kena penderaan yang diterima oleh tentera Jepun tu, dia dipaksa minum air sampai perut dia kembung. Kemudian dia orang letak papan atas perut dia orang lompat atas papan tadi. Dan dia kena sepak lah, macam-macam lah. Dia teruklah kecederaan dia, kecederaan dalaman dia. Kemudian masa Jepun menyerahkan lah, dia dihantar untuk berubat di luar negara, tapi akhirnya meninggal sebab kecederaan dia tadi, beberapa tahun lepas tu. Dia sangat berani lah, dan dianugerahkan medal. Cari balik dalam buku teks awak, ada je maklumat pasal dia this is the next person, Datuk Sri Lau Pak Kuan, seorang tin miner, maksud dia pemilik lombong yang sangat kaya. Dia tak kedekut lah dengan wang dia lah. Next is Datuk Rasamah Bupalan. She was a teacher. Dia seorang cikgu. She fight for pay equality untuk educators. Dia menuntut supaya semua guru-guru dibayar gaji yang sama. Tak kira bangsa, tak kira jantina. Datuk Sritra Zender. Ini Iban aktivis. Dia keturunan Iban terlibat dalam politik Sarawak. Next, Ibrahim Mahmud, prominent journalist and author during independence era. Ini penulis sangat yang terkenal masa zaman menuntut kemerdekaan juga. Ini yang modern hero. Modern heroes. The first is Datuk Nicole David. Dia dapat datuk masa umur dia kata saya 16 tahun. Sebab apa dia dapat? Sebab dia juara dunia squash.
sebanyak 8 times World Open Squash Championship. Okay. Juara dunia number 1. Okay, 8 kali. Okay, the next one, Datuk Lee Chong Wei. Ini awak kenal lah, dia juara dunia badminton. Okay, the first number one player. Okay. Yasmin Ahmad. Okay, Yasmin Ahmad, she is a filmmaker, pembuat filem. Dia buat, paling orang ingat ialah commercial waktu macam perayaan kan, selalu ada syarikat-syarikat di Malaysia akan buat iklan dalam TV kan. Jadi Petronas selalu ambil dia untuk buat iklan komersial sebab iklan dia sangat-sangat menyentuh hati. Okay, next is Tan Sri Michelle Yeoh. Of course you know her, movie star. Okay, next Tan Sri Torni Fernandez, pemilik AirAsia. Okay, syarikat kapal terbang Malaysia tu. Okay, Datin Paduka Marina Mahathir. Okay, socio-political activist. Okay, Yuna. Why is she in the list? Okay, kenapa? Sebab dia sekarang dah antarabangsa, dah international. Okay, dia buat lagu dengan penyanyi-penyanyi antarabangsa dan album dia dah masuk carta antarabangsa. Ini Tan Sri Datuk Amar Dr. P. Ramlee. Siapa tak kenal P. Ramlee? Kalau masa tahun ni, okay, untuk masa COVID ni, of course lah, real life hero Dr. Nur Hisham Abdullah. And the next picture, yang last tu, picture siapa tu? Siapa mereka? Okay, soldiers, police, okay, nurse, doctors, okay, they are the frontliners. Okay, how can you become a hero? Bagaimana awak boleh jadi hero? Kalau awak nak jadi hero, awak kena buat semua benda ni. Initiate the change you want to see. A true hero isn't just talk. Awak kena bawa perubahan yang awak nak. Okay, bukan cakap saja. Put others before yourself. Think about other people's need before considering your own. Letak orang lain dulu sebelum diri kita sendiri. Okay, kita kena ambil kira orang lain, bukan kita dahulu. Okay, be ready to act when others are passive. Bersedia untuk bertindak bila orang lain diam je. Perform random acts of kindness. Sentiasa buat baik di mana-mana saja. Okay, volunteer your time. Sumbangkan masa awak. Use your talents. Gunakan bakat awak. Promote the good. Okay. And then last one, learn from your own heroes. Belajar daripada hero awak sendiri. Apa mereka buat, awak buat macam tu. Okay, remember, a hero takes action to keep others at considerable risk to himself. Hero orang yang menolong orang dengan membahayakan diri dia sendiri. However, if that action also help himself, then he is not a hero because he is acting out of self-interest. Kalau orang tu buat sesuatu bukan sebab untuk diri dia juga, itu bukan hero. Okay, sebab hero bukan orang yang bertindak untuk kepentingan diri. Okay, being courageous does not make one a hero. Kalau berani saja bukan bermaksud dia tu dah jadi hero. Okay, this is the exercise in your book, page 69, muka surat 69. Boleh buka buku teks awak, buku kerja awak. Okay, you are given a poem. Awak diberi sajak Okay, now I'll read the poem. The world needs heroes. Dunia perlukan hero. Not just superheroes. Bukan hero macam Superman, Ultraman, Batman. Okay, but real life heroes. Tapi hero yang sebenar. To save all my tomorrows. Untuk menyelamatkan hari-hari esok saya. Okay. Goodness comes naturally. Buat baik secara natural. Tak payah nak suruh-suruh. As they go about daily. Semasa mereka menjalankan kehidupan harian mereka. Doing deeds so selflessly. Buat baik tanpa mengira apa-apa. Without expecting anything really. Tak mengharapkan sesuatu pulangan langsung. These heroes may just be anybody. Sesiapa saja boleh jadi hero ni. They seek no popularity. Mereka bukan cari popularity. They sacrifice courageously. Mereka berkorban dengan penuh berani. To make the world beautiful to everybody. Untuk membuatkan dunia cantik untuk semua. Okay.
Okay, look at your question. Can you name a real life hero who fits the quote description in the poem above? Can you name, namakan. Okay, a real life hero. Seorang aja dia nak. Namakan satu hero. Dalam hero sebenar. Yang padan dengan poem tadi. Padan dengan sajak tadi ceritakan. Okay. You can choose the names that I've given before. Boleh pilih nama-nama yang saya bagi tadi. Siapa-siapa pun awak boleh pilih. Atau boleh bagi awak punya real life hero sendiri. Okay, maybe your father or your mother pun boleh jadi real life hero. Okay, macam mana nak jawab dia? Ambil ayat ni. Lepas tu tambah is dekat belakang dia. Letak nama tu. Okay, but remember, bila nak letak nama orang, mesti mula dengan huruf besar. Okay. Okay. Kalau tak nak jawab panjang macam ni, ada cara yang pendek yang saya ajar dalam kelas. Kita mula dengan it is kan? However, kita tak boleh guna it is sekarang sebab dia nak kita namakan nama orang, bukan nama binatang atau bukan bukan orang So kita kena namakan orang, kita kena guna he is kalau lelaki, kalau perempuan she is lah. Okay. Okay. Letaklah nama tu sebelah dia and then full stop. Okay, number 2. Why do you adore him or her? Kenapa awak kagumi dia? Okay. So, kenapa awak kagumi dia? Awak kena why? Mesti it is because lah. Okay, ni saya bagilah kat awak. Okay, sebab alasan ni boleh guna untuk semua orang. Tak kira lah dia sumbangkan apa pun. Dari bidang apa pun tak apa. Boleh sesuai. Okay, pakai ayat ni. Tapi remember, kalau perempuan mesti guna she lah. Di sini saya guna he sebab lelaki Okay, next. Number 3, give 5 other examples of real life heroes. Dia nak 5 lagi. Kalau dia bagi macam ni, don't just put the names. Jangan tulis je nama mereka sebab tak ada markah. Kena buat ayat. Okay, macam ni nak buat ayat dia. Mulakan macam number 1 tadi. Tapi sekarang tak boleh pakai it is juga. Sebab dia nak 5. So, kena pakai they are. They are siapa? Comma, another name, comma, seorang lagi nama, comma. Okay, nama yang keempat tu, comma, lepas tu and. Okay, letak nama last and the full stop. Okay, next question. Soalan yang seterusnya. Page 70, muka surat 70. A pop-up saloon to serve the homeless. Okay, dia saloon yang dibuka pasang siap. Okay, untuk orang-orang gelandangan. Gelandangan ni orang tak ada rumah Homeless, orang yang tiada rumah. Yang merempat kat bawah jambatan, tepi-tepi kaki 5 tu. Okay. Okay. Who is Nur Azmina binti Ahmad Burhan? Tak ada orang yang kenal dia. Tapi orang gelandangan kenal dia. Okay, dekat KL Many would not have heard of Nur Azmina binti Ahmad Burhan. She is a constant volunteer with Pertiwi, a voluntary organisation that feeds the homeless in the streets of KL, Kuala Lumpur, several times a week. Dia ni membantu Pertiwi. Pertiwi ni adalah pertubuhan NGO untuk memberi makan orang-orang gelandangan di Kuala Lumpur. Okay. Dia seminggu tu berkali-kali lah dia ikut. Okay. Being a trained hairdresser. Train. Apa maksud train? Train ni maksud dia terlatih. Hairdresser ni tukang gunting rambut lah. Okay. Nur Azmina noticed that a majority of homeless could not afford a decent haircut. Okay. Orang gelandangan tak mampu. Dia nampak orang gelandangan tak mampu nak gunting rambut. Okay. So, at nights that Pertiwi goes out to distribute food packets, Nur Azmina makes it her mission to offer a sense of dignity and belonging to the homeless by standing for hours and giving proper haircuts for them. So, apa yang dia buat? Bila Pertiwi goes out to distribute ni maksud dia mengedar. Bila persatuan Pertiwi tadi keluar pergi bagi makanan, Nur Azmina makes it her mission. Dia menjadikan itu satu misi dia. Misi tu mission to offer a sense of dignity. Dia nak bagi orang-orang gelandangan ni rasa bermaruah. Okay. Sebab nampak lebih cantik, nampak lebih elok kan.
tak serabut-serabut serabai, okay? And belonging, okay? Rasa dipunyai, rasa dimiliki, okay? Untuk orang-orang gelandangan tadi. By standing 4 hours, dia berdiri berjam-jam untuk nak gunting rambut mereka, okay? Okay, paragraf kedua. Slowly, from one man show, she formed a group to reach out to more people. Tapi dia seorang saja mula-mula, okay? A one man show, belonging tadi maksud dia kepunyaan, Okay, one man show maksud dia persembahan solo. Mula-mula dia seorang je, tapi lambatlah. So dia buat satu kumpulan, okay? Nak bagi ramai orang lagi dapat gunting rambut, okay? Lepas tu satu syarikat architecture, syarikat arkitek lah, pereka rumah, okay? Studio Sofa bekerjasama dengan Pertiwi, okay? Team up with Pertiwi to create a pop art salon for the poor. Syarikat arkitek tadi bekerjasama dengan Pertiwi untuk buat salon pasang siap, okay? Nur Azmina saw that fewer women than men approach her for a haircut. Jadi dia nampak perempuan tak ramai pun, lelaki je ramai. Together with a family friend, she came up with the idea of a pop-up hair salon that could give the women more privacy during their haircut. Jadi dia buat salon pasang siap ni supaya orang perempuan yang nak gunting rambut rasa lebih macam selesa lah. Okay, ada tertutup kan. Okay. Studio Sofa rose to the challenge by creating an inflatable pot that can be easily assembled and dismantled in the different location. Okay. Jadi studio Sofa, syarikat arkitek ni menyahut cabaran dengan mereka cipta satu inflatable pot. Dia buat satu tempat gunting rambut yang boleh pasang siap dengan cara tiup je. Macam belon awak budak-budak duk lompat dekat funfair tu. Okay. That can easily be assembled. Okay. Assemble tu bermaksud pasang. Okay. Dia pasang siap. Okay. And then dismantle tu maksud dia buka pun senang. Pasang senang, buka pun senang. Dekat tempat yang berbeza. Okay. Hats off to the selfless effort. Okay. Hats off ni maksud dia angkat topi ni maksud dia hormat lah. Tabik spring. Okay. To the selfless, kepada orang yang tak pentingkan diri ni. Okay. Orang macam Nur Azmina and her fellow volunteers dan kawan-kawan dia. Okay. Who really make the world a better place to live in. Okay. Okay. Now, sekarang apa yang awak perlu buat ialah awak kena padankan, match perkataan seerti yang diberi dalam jadual ni dengan perkataan yang hitam yang saya cari maksud di atas tadi. Okay, awak kena padankan mereka. Okey, bagaimana nak buat? Okey, awak boleh pause video ni, awak ambil balik perkataan yang saya cari tadi, awak senaraikan, okay, dengan maksud dia. Kemudian awak sendiri buka Google, dalam telefon ada, dalam komputer pun ada. Okey, pergi dekat Google, type perkataan Google Translate English to Malay. Okey, lepas tu masukkan perkataan English tadi dekat English tu, yang sebelah kiri tu, dan sebelah kanan tu dia akan bagi maksud bahasa Melayu dia. Okey, ambil perkataan ni, tulis di tepi dalam jadual tu, tulis sebelah dia dalam kotak yang sama, tulis sebelah dia maksud dia apa. Okey. Okey, kemudian bandingkan dengan senarai yang tadi. Dapatlah jawapan awak. Okey. Okey. Itu saja tugasan awak untuk hari ni. Today, that's all for today. Please submit your task. Okay, submit gambar, hantar gambar before pukul 6, sebelum pukul 6. Tapi kalau awak guna peranti mak ayah awak, tak apa, boleh hantar malam. Okay, saya nak awak hantar sebelum pukul 6 sebab senang. Okay, kita cikgu-cikgu kena sediakan laporan, kena buat laporan sebelum pukul 6. Jadi bila saya tengok awak hantar, saya boleh laporkan, okay, kepada PPD lah, kepada kementerian. Okay, so berapa orang yang terlibat dalam kelas hari ini? Okay, itu saja. That's all for today. Bye-bye. Assalamualaikum.